Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melati kuntum tumbuh melata, saya merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada ahli panel yang hadir pada hari ini. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana dengan limpah kurnianya serta rahmatnya dapat kita bersama-sama melakukan e-forum di uh, dalam alam maya ini. Okey, sebelum saya memperkenalkan diri saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel yang telah dijemput khas dari sekian pelusuk. Okey, yang pertama, ahli panel yang pertama daripada Muhammad Ikram. Maafkan saya, Tan Sri Muhammad Ikram bin Mazlan. Ya, itu adalah ahli panel yang pertama. Dan ahli panel yang kedua adalah Profesor Muhammad Haziq Daniel bin Huzaini. Ya, pangkat profesor ya, tuan-tuan. Ahli panel yang ketiga adalah Datuk Dr. Muhammad Zulhelmi bin Razali. Ya, itu adalah ahli panel yang kita yang ketiga pada hari ini. Seterusnya saya sebagai moderator yang bernama Tuan Idris Syafi'i bin Ahmad Termizi. Saya sudah mengenali anda semua ahli panel dan moderator pada hari ini. Jadi saya tidak ingin melengahkan masa lagi. Saya terus kepada perbincangan forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini adalah berkisar tentang cabaran pendidikan anak di era digital pada hari ini. Seperti yang sedia maklum, ibu bapa perlu mendidik anak-anak di rumah dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran. Ibu bapa pada zaman ini lebih mencabar. Kerana apa? Anak-anak mereka kadang-kadang kala itu lebih bijak menggunakan teknologi berbanding mereka. Dan ada kalanya mereka mempunyai gadget pada seawal umur 5 tahun. Ya, itu adalah cabaran pada ibu bapa pada ketika ini. Seterusnya, bagi guru di sekolah pula, mereka lebih mencabar untuk mengajar murid yang lebih pintar dan lebih terdedah kepada teknologi digital ini. Dan mereka juga akan boleh mendapat ancaman daripada luar dan dalam diri mereka. Ya, seperti kita maklum, teknologi juga memberikan kebaikan dan keburukan kepada penggunanya. Okey, baiklah sidang hadirin. Sebelum kita memulakan perbincangan lebih mendalam, saya ingin memberikan soalan kepada panel yang pertama, iaitu Tan Sri Muhammad Ikram. Ya, saya terus kepada soalan saya. Tan Sri, macam mana cabaran di dalam pendidikan pada anak-anak di era digital ini? Dipersilakan Tan Sri untuk mengupas dengan lebih lanjut tentang isu ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator iaitu Tuan Idris kerana percakapan yang sangat indah dan memberikan soalan yang sangat bagus kepada saya untuk mengupaskan perkara ini. Okay. Alhamdulillah Rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay. Dengan berbesar hatinya, saya ingin menjawab pertanyaan ataupun soalan daripada Tuan Moderator kita, iaitu apakah cabaran yang akan dihadapi oleh anak-anak zaman kini dalam pembelajaran secara online ataupun menggunakan teknologi ni lah. Okay. Saya ingin mengatakan segelintir anak-anak akan cenderung untuk tidak fokus di dalam kelas semasa pembelajaran secara online ini. Ini disebabkan mereka belajar secara alam maya dengan guru mereka. Dan contohlah, saya di sini dan guru
di tempat yang lain. So, mereka tak nampak di antara satu sama lain. So, pelajar-pelajar ini cenderung akan tidak jujur dalam pembelajaran ini lah. Contohnya, mereka boleh buat benda lain semasa guru mengajar. Okay. Ini akan menyebabkan pembelajaran mereka semakin teruk dan kurang untuk berkembang lah. Okay. Okay. Selain itu, pelajar ni akan sentiasa tidak jujur. Segelintir lah pelajar akan tidak jujur dalam belajar ni. Okay. Mereka akan lebih suka kalau dulu konten kelas mereka akan pajak pagar. Tapi sekarang konten kelas dah tak pajak pagar lah. Tapi mereka akan tidur di katil. Itulah masalah-masalah yang sering berlaku dalam pembelajaran online ni. Okey, apakah kesan yang akan dihadapi oleh pelajar-pelajar ni? Pembelajaran mereka akan terjejas dan mereka tidak akan dapat follow part yang guru mereka ajar. Okey, itu akan menyebabkan masa hadapan mereka pun akan terjejas kalau perkara ini sering berlaku. Okey. Okey, seterusnya mereka akan cenderung untuk meniru semasa exam akhir. Mereka akan meniru sebab sekarang kan belajar secara online. Periksa pun online juga. So, perkara ini akan menyebabkan mereka akan cenderung untuk meniru di satu sama lain. Okey. Apakah solusi ni yang perlu kita guru-guru ataupun kerajaan buat? Okey. Menurut pandangan saya, sebabkan kita dalam pandemik COVID sekarang ni, cadangan saya adalah kerajaan harus ketatkan lagi untuk membuat kita COVID-19 ni untuk menangani penyakit COVID ni di dalam negara kita, supaya di masa akan datang kita boleh belajar lagi untuk bersemuka di dalam kelas seperti dulu. Okay. Selain itu, untuk ibu bapa ataupun guru, saya mencadangkan untuk guru-guru ni lebih membuat perancangan dalam pembelajaran. Contohnya membuat aktiviti yang seronok, yang pelajar-pelajar suka bila dengar apa yang guru mereka mengajar ni. Contohnya buat game ke, maksudnya game pelajaran ke, ataupun buat aktiviti yang seronok lah, supaya pelajar-pelajar ni akan tertarik untuk belajar. Okey. Untuk pesanan saya kepada pelajar-pelajar yang di luar sana, saya ada satu hadis ni untuk orang-orang yang tidak jujur, termasuk di dalam golongan munafik. Okey, daripada hadis Hurairah radhiyallahu an, hadis Bukhari, yang mengatakan ayatul munafiki salas, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang bermaksud tanda orang munafik ada 3, iaitu dusta dalam perkataan, menyelisihi janji ketika membuat janji, dan khianat dalam amanah. Okey, untuk pesanan saya kepada anak-anak di luar sana, kita sudah diberi amanah daripada guru-guru kita dan ibu bapa kita untuk belajar online ni, supaya belajarlah betul-betul. Ibu bapa kita sudah memberikan banyak pelaburan kepada kita untuk belajar online ni, masuk komputer, handphone, internet, banyak dah keluar duit untuk ni. So, kita sebagai anak-anak perlulah belajar, perlulah jujur. Jangan menipu semasa belajar. Okay. Sebab orang yang menipu ini termasuk dalam orang-orang yang munafik. Okay, sekian daripada saya untuk menjawab soalan moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Tan Sri Ikram atas pencerahan yang begitu menarik dan terperinci ya tentang isu cabaran ini. Ya, tanpa kita ketahui lagi, kita lebih mengetahui apabila Ikram memberikan ilmu-ilmu baru ya, idea yang baru tentang cabaran ini. Seterusnya saya terus kepada ahli panel yang kedua,
tentang ahli panel kedua, Muhammad Haziq. Doktor ya. Okey, saya ingin bertanya, adakah terdapat lagi cabaran-cabaran dalam era pendidikan di era digital ini? Silakan. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi terima kasih kepada tuan moderator yang handsome lagi bergaya. Jadi terima kasih atas soalan yang diberikan. Jadi untuk menjawab soalan moderator ini, kalau kita tengok pada masa kini, isu yang paling atau cabaran yang paling besar yang dihadapi oleh pelajar masa kini adalah miskin digital. Miskin digital ni adalah merujuk kepada istilah yang digunakan kepada pelajar yang mana mereka tidak mempunyai alat atau gadget yang mencukupi untuk melakukan pendidikan dan pembelajaran. Jadi mengikut kalau ditengok pada masa COVID sekarang ini dengan penutupan sekolah yang sedang berlaku, kalau ditengok dalam lebih 4 juta pelajar sekolah rendah dan menengah di seluruh Malaysia yang terpaksa menggunakan sesi pengajian secara dalam talian. Ini tidak termasuk kepada pelajar-pelajar IPT yang terpaksa, yang turut juga terjejas. Jadi kalau kita tengok pada norma baru sekarang ini, banyak perlu menggunakan alat gadget untuk melakukan proses pembelajaran dan pengajaran. Jadi menurut kajian daripada Kementerian Pendidikan, sebanyak 37% di mana pelajar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang tidak mempunyai sebarang peranti untuk sesi pembelajaran dalam talian. Jadi ini amat membimbangkan kerajaan kerana jika mereka tidak mempunyai peranti, jadi dia akan menjejaskan proses pembelajaran mereka. Jadi mereka akan tercicir, akan tidak dapat hak pendidikan yang sama dengan mereka yang ada kemampuan. Jadi itu antara cabaran pertama. Kalau cabaran yang kedua pula adalah mengenai isu capaian internet, yang mana ia harus diberikan perhatian khususnya di kawasan-kawasan luar bandar dan pedalaman. Kalau kita tengok, mereka ini tiada akses internet langsung. Jadi mereka sukar untuk berinteraksi dengan guru mereka, dan guru mereka terpaksa pergi ke rumah masing-masing untuk memberi kerja sekolah, untuk memberi nota. Jadi ia akan menyusahkan mereka. Jadi kalau kita lihat kepada solusinya, pihak kerajaan telah pun bertungkus lumus untuk menangani isu ini, di mana kerajaan khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang terbesar daripada Belanjawan Malaysia untuk menangani isu ini dengan memperuntukkan sebanyak beberapa ribu kepada peranti gadget-gadget kepada mereka pelajar yang kurang kemampuan dan pelajar-pelajar di kawasan pedalaman, dan juga membangunkan pusat-pusat internet, pusat cyber kepada mereka-mereka yang tidak mempunyai capaian internet. Jadi sedikit sebanyak ia dapat memberikan sinar baru kepada pelajar yang kurang kemampuan untuk sama-sama belajar dan mendapat hak pendidikan mereka, supaya mereka dapat menjadi insan yang guna di masa akan datang, insyaAllah. Okey, kita teruskan kepada terima kasih atas penjelasan daripada saudara kita Profesor Muhammad Haziq Daniel di atas keterangan yang lebih berlanjut yang memberikan informasi yang baru kepada kita ya. Tanpa saya melengahkan masa lagi, saya terus kepada Datuk Dr. Muhammad Zulhelmi untuk menerangkan lebih lagi tentang cabaran pendidikan di era digital ini. Dipersilakan.
Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya kita terus kepada persoalan yang ditanya oleh Tuan Idris, iaitu berkaitan dengan cabaran pendidikan anak-anak di era digital. Okey. Ini adalah isi saya. Okey, isi saya adalah berkaitan dengan masalah kesihatan. Okey, masalah kesihatan ni. Okey. Kita biasa lihat bila orang tu obses melakukan sesuatu benda tu, ia mungkin akan mempengaruhi kesihatan diri. Itulah. Okey, masalah yang sering dihadapi oleh pelajar-pelajar ni ialah, yang pertama, mungkin akan mengalami sakit badan. Okey, ini kerana mereka terlalu lama duduk dan menghadap kelas online je lah, di hadapan teknologi masing-masing. Okey, seterusnya akan mempengaruhi masalah mata. Okey, masalah mata ni kita boleh simpulkan jadi masalah rabunah. Okey, ini kajian daripada saya berdasarkan artikel daripada berita online daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Okey, artikel ni mengatakan bahawa mendapati 1 bagi setiap 10 kanak-kanak di negara ini mengalami gangguan kesihatan mata yang gagal didiagnosis pada awal. Okey, kita dapat lihat kat sini bahawa Pertubuhan Kesihatan Dunia dia mengkaji 1 daripada setiap 10 kanak-kanak mengalami masalah mata. Okey, ini kerana kanak-kanak didedahkan dengan teknologi pada usia yang muda. Mungkin usia 5 tahun mereka sudah diberikan gadget. Mungkin ada yang lebih awal, mungkin usia 4 tahun dah mulakan dapat ibu bapa dia orang dah bagi gadget. Okey, jadi kat situ jika mereka dibagi gadget pada usia awal, kemungkinan dia akan mengganggu kesihatan dalam diri anak tu lah. Okey, sebab gadget ni dia ada radiasi dia tersendiri. Kita sendiri pun tak tahu apa yang ada pada radiasi tu. Okey, jadi mungkin dia akan mengganggu lah diri kesihatan. Okey, seterusnya artikel mendapati bahawa WHO ni adalah Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Okey, melaporkan kira-kira 1.89 bilion atau 23% penduduk dunia, iaitu 4.95 bilion menghidap rabun jauh dan rabun jauh teruk menjelang 2050. Okey, kat sini artikel ni dia menyebut bahawa 23% daripada penduduk dunia ni, kita pun tak tahu jumlah penduduk dunia ni berapa. Jadi dia simpul kat situ 23%. Okey, dia simpul kat situ 23% dalam penduduk dunia ni mengalami rabun jauh dan rabun jauh teruk lah. Jadi kat situ bilangan ni cukup banyak apabila orang yang mengidap rabun ni. Okey, masalah seterusnya adalah masalah mental pelajar lah ketika menghadapi kelas online ni. Okey, ia kerana masalah mental ni ialah kita belajar bila line tu tak okey, atau mungkin gadget tu bermasalah, atau jaringan internet tu tak dapat ke, mungkin dia akan mempengaruhi mental seseorang anak-anak tu lah, seorang pelajar. Okey, disebabkan itu juga dia boleh menyebabkan kesihatan mental kita terganggu. Okey, kita bayangkan kita main game pun, bila kita kalah pun kita dah koyak, cakap, "Oi, apa ni kalah, tak reti main." Okey, itu baru game, belum kita belajar secara online. Belajar ni dia perlukan komitmen, pemikiran yang tinggi lah, komitmen yang tinggi untuk belajar. Mental kena steady, kena relax nak belajar ni. Kalau mental mental asyik stres je, macam mana kita nak belajar? Mungkin kita belajar dalam stres tu, kita takkan dapat apa yang dipelajarinya. Okay,
Okey, sekian itu saja. Kembali kepada tuan moderator. Okey, terima kasih kepada Encik Zul Datuk Zul di atas penerangan yang dapat memberikan kita lebih luas tentang pengetahuan cabaran di pendidikan di era digital ini. Jadi secara konklusinya saya dapat konkludkan pada hari ini bahawa banyak cabaran yang dialami oleh para pelajar, guru-guru dan ibu bapa dalam mendapatkan pendidikan di era digital ini. Jadi saya ingin memberikan sedikit hadis yang di mana man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman Allah bitariqan ila jannah. Maksudnya apa? Maksudnya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya bagi ke syurga. Jadi pelajar-pelajar perlulah sentiasa berusaha untuk menuntut ilmu walaupun secara online. Kerana apa? Kerana Allah telah mengaturkan jalannya yang mudah untuk ke syurga. Jadi Antun dua kerat sebagai akhiri forum pada hari ini daripada saya. Makan ais, patah gigi. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam.